12 tahun dan dia menggemari kad sukan. Pada suatu hari, dia mengalami berita baik dan berita buruk. Jacob ke kedai dan menjumpai kad kegemarannya, tetapi malangnya dia tidak mempunyai wang yang cukup. Lalu Jacob pun mengambil kad tersebut dan memasukkan ke dalam poket. Tapi pekerja kedai tersebut menangkap si Jacob ni. Lalu Jacob ni pun ditangkap polis dan didakwa dengan jenayah mencuri di kedai. Jacob berasa sangat malu, dia tidak pernah melakukan perkara ini sebelumnya. Dia telah dibawa ke mahkamah Juana di mana hakim mengisytiharkan yang Jacob ni telah melakukan delinquent. Lalu dia pun diletakkan dalam tempoh percubaan. Jacob berasa sangat marah. Dia tahu dia telah melakukan suatu perkara yang salah, tapi orang mula melayannya dengan cara yang berbeza. Bapanya curiga terhadapnya dan menuntut untuk mengetahui lebih lanjut di mana keberadaan Jacob setiap masa. Malah kawan-kawannya juga menjadi sedikit dan kadang-kadang memanggilnya dengan gelaran Juana kerana dia pernah berada di mahkamah Juana. Dia merasakan kurang dialu-alukan dalam kumpulan di sekolahnya dan di kalangan semua ahli-ahli kumpulan. Teori pelabelan. Pelabelan merupakan satu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Teori pelabelan adalah teori tentang seseorang menjadi menyimpang kerana adanya proses pelabelan oleh masyarakat. Orang yang mendapat label dari masyarakat, khususnya yang melakukan perkara negatif, akan menjadi menyimpang sesuai dengan label tersebut. Untuk memahami sifat penyelewengan itu sendiri, kita mesti terlebih dahulu memahami mengapa sesetengah orang itu ditandakan dengan label menyimpang ataupun tidak. Mereka yang mewakili kuasa undang-undang menguat kuasa batas-batas yang dianggap tingkah laku biasa, seperti polis, mahkamah dan penguatkuasa yang lain, iaitu menyediakan sumber pelabelan utama. Dengan menggunakan label kepada orang dalam proses mencipta kategori penyimpangan, orang-orang ini memperkuatkan struktur dalam masyarakat. Dalam arti kata lain, kumpulan yang kuat dan dominan dalam masyarakat akan mewujudkan dan menggunakan label menyimpan kepada kumpulan bawahan atau kumpulan yang tidak dominan. Label yang mencipta jenis penyelewengan. Yang pertama ialah ciri-ciri tindak balas masyarakat yang dialami oleh individu berlabel. Dan yang kedua adalah akibat daripada label ini untuk penyelewengan selanjutnya oleh individu tersebut. Label menghasilkan peranan sosial yang menyimpang dan memberi status sosial pada orang yang menyimpang. Misalnya, label rasmi yang menandakan seseorang sebagai delinquent, penjenayah, homoseksual, penagih dadah, pelacur atau gila mungkin mempunyai akibat yang serius untuk sisihan selanjutnya. Seterusnya kita akan melihat kuasa label. Sejauh manakah label ini memberi kesan terhadap individu yang dilabel. Yang pertama ialah mempengaruhi kesihatan mental seseorang yang dilabel. Hal ini kerana membuatkan seseorang hilang kepercayaan diri, selalu dipandang serong dan berfikiran negatif. Dan yang kedua ialah memberi pihak yang diberi label semakin merasa terasing, kerana label itu akan membatasi interaksi suatu hubungan sosial antara yang diberi label dengan masyarakat sekitarnya. Dan yang ketiga ialah menyimpang secara terus-menerus kerana pihak yang diberi label negatif akan terus menyimpang. Dan yang keempat ialah mencipta stigma buruk, pelabelan negatif secara terus-menerus dan melahirkan stigma buruk untuk pihak yang diberi label. Dapat saya katakan, orang yang menyimpang akan menjadi stigmatized sebagai penjahat atau penyimpang dan mungkin dianggap dan diperlaku kerana tidak dipercayai oleh orang lain. Individu yang menyimpang kemudiannya mungkin menerima label yang telah diberikan dan melihat dirinya sebagai penyimpang dan bertindak dengan cara yang memenuhi harapan label tersebut. Walaupun individu yang dilabel tidak melakukan tindakan menyimpang lebih jauh daripada yang menyebabkan mereka dilabel, tetapi menyingkirkan label itu boleh menjadi sangat sukar dan memakan masa. Contohnya, biasanya sangat sukar untuk seseorang penjenayah yang telah disabitkan dengan kesalahan untuk mendapatkan kerja setelah mereka bebas dari penjara kerana mereka telah dilabel sebagai bekas penjahat. Mereka yang telah rasmi dilabel secara awam sebagai seorang yang melakukan kesalahan akan diperlakukan dengan kecurigaan, berkemungkinan dan akan hidup dengan label tersebut mungkin seumur hidup. Akhir kata, berhati-hatilah dalam memberi label. Mungkin kita akan diuji suatu hari nanti.